Hari ini, Perintah Kawalan Pergerakan dilaksana di seluruh negara bagi mengekang penularan COVID-19. Kerajaan kita melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan. Pertama kali dalam sejarah sistem pendidikan negara, pengajaran dan pembelajaran berlangsung tanpa perlu guru bersemuka dengan anak didik selama lebih sebulan. Pengajaran dan pembelajaran atas talian bukannya sesuatu yang baru di negara ini, namun melaksanakannya secara sepenuh masa dengan pelbagai kekangan ketika PKP bukannya sesuatu yang mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua yang menonton, terutama Dr. Zubair dan rakan-rakan saya dari kelas Bahasa Melayu Kerjaya Seksyen 501. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul dalam video pengucapan awam saya pada hari ini. Peranan golongan tertentu dalam mengatasi masalah tekanan pelajar pada musim PKP. Apakah itu PKP? Adakah anda masih ingat? Bila Perdana Menteri kita yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan tarikh bermulanya Perintah Kawalan Pergerakan di negara kita. Tarikhnya ialah pada 18 Mac 2020 sehinggalah kini. Baiklah, sebelum kita pergi lebih mendalam tentang tajuk ini, kita mesti tahu apakah itu tekanan. Tekanan dalam Kamus Bahasa Melayu bermaksud keadaan yang menekan atau keadaan yang tertekan atau suatu keadaan yang menanggung beban yang berat yang sukar untuk ditanggung. Bila kita fikir semula, bagaimana boleh terjadinya tekanan kepada para pelajar pada musim Perintah Kawalan Pergerakan ini? Setelah PKP diumumkan, sesi pembelajaran dalam talian juga diadakan bagi seluruh institut pengajaran di Malaysia. Contohnya seperti sekolah, pusat tahfiz dan institut pengajian tinggi di negara kita. Baiklah, jika kita bercakap mengenai tekanan, apakah punca ataupun asbab bagi perkara ini berlaku? Dan ini saya khususkan kepada tekanan yang dialami oleh para pelajar Institut Pengajian Tinggi di Malaysia. Baiklah, ada 3 faktor ataupun sebab yang saya ingin kongsikan pada hari ini. Sebab yang pertama ialah kekurangan kemudahan dan alatan. Semua pelajar memerlukan sama ada komputer riba ataupun komputer ataupun telefon pintar dan semestinya memerlukan isyarat internet yang sangat kuat untuk menghadiri ke kelas pembelajaran secara dalam talian. Namun begitu, perkara ini tidak menjadi masalah kepada mereka yang kaya dan tinggal di bandar. Tetapi, cuba kita bayangkan bagi mereka yang tinggal di kawasan pedalaman ataupun kawasan yang dikelilingi hutan, sudah tentu mereka akan mengalami masalah kekangan isyarat. Dan bagi mereka yang tidak berkemampuan ataupun yang berpendapatan rendah untuk memiliki gadget-gadget tersebut, jika mereka ada sekalipun,
Mungkin keluarga itu mempunyai 2 atau 3 orang anak yang memerlukan akses ke kelas pembelajaran secara dalam talian pada waktu yang sama. Seperti di sekolah rendah, ada yang di sekolah menengah dan ada juga yang di universiti. Perkara ini menjadi sebuah tekanan bagi pelajar yang menghadapi situasi tersebut. Sebab yang kedua ialah gangguan daripada ahli keluarga. Apabila kita berada di rumah, bagi mereka yang mempunyai adik-beradik yang ramai atau adik yang masih kecil seperti bayi, sudah tentu kadang-kadang mereka akan diganggu dengan bunyi teriakan bayi tersebut ataupun bunyi kanak-kanak yang gaduh dan riang bermain. Perkara ini selalunya terjadi apabila kita berada di rumah kerana mereka bebas melakukan apa saja, namun kita perlu menghadiri kelas pembelajaran secara dalam talian. Namun begitu, kita tidak boleh berbuat apa-apa kerana mereka masih kecil. Hal ini menjadi tekanan bagi pelajar yang mengalami perkara tersebut. Secara jujurnya, saya juga pernah mengalami tekanan yang begini. Apabila sedang menghadiri kelas online dan terlupa untuk menutup mikrofon di dalam kelas itu, tiba-tiba suara adik-beradik yang lantang bergaduh didengari oleh rakan-rakan sekelas. Perkara itu menimbulkan perasaan malu dan marah serta sudah tentu saya akan merasa tertekan. Bukankah anda juga begitu? Jika tidak, alhamdulillah. Baik, kita pergi kepada sebab yang ketiga. Sebab yang ketiga ialah suasana pembelajaran yang tidak kondusif. Tidak dinafikan, ada sesetengah keluarga yang menyediakan ruangan belajar khas untuk anak mereka yang kondusif, yang ada meja, ada alat penghawa dingin, ada lampu yang terang dan sebagainya. Akan tetapi, mereka yang berada di kawasan pedalaman dan mereka yang susah dan dikelilingi hutan mengalami masalah tekanan seperti ini. Kerana kadang-kadang mereka perlu belajar di luar rumah untuk mendapatkan isyarat yang kuat dan mereka belajar di ruang tamu secara duduk ataupun meniarap kerana tiada meja serta lampu yang digunakan oleh mereka ialah lilin ataupun lampu minyak tanah. Perkara ini amat menyedihkan, tetapi itu perkara yang tidak dapat dielakkan oleh mereka yang kurang bernasib baik. Sudah tentu suasana yang mereka alami itu tidak kondusif sama sekali. Seterusnya, saya akan menjelaskan peranan 3 golongan dalam membantu mengatasi masalah tekanan pelajar pada musim PKP ini. Golongan yang pertama, mereka yang sangat rapat dengan kita dan mengenali kita dengan dalam, iaitu peranan ibu bapa dalam mengatasi masalah ini. Ibu bapa mempunyai hak untuk bertanyakan mengenai pembelajaran anak-anak mereka. Dan pada waktu itulah, anak-anak ini memerlukan sokongan yang kuat daripada ibu bapa, sokongan dari segi mental dan fizikal. Menyelami anak mereka, apa masalah, apa tekanan yang mereka hadapi. Bukan hanya menjadikan mereka sebagai ayam tambatan di dalam keluarga dan memberikan kemewahan kepada mereka, tetapi kasih sayang bagai menatang minyak yang penuh juga perlu diberikan kepada anak-anak. Kerana itulah ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk dan membantu anak-anak dan menghindarkan mereka daripada tekanan-tekanan yang tidak sepatutnya dalam musim PKP ini. Golongan yang kedua ialah Institut Pengajian Tinggi itu sendiri. Khususnya bagi pelajar yang berada di kampus dan tidak pulang ke rumah. Mereka perlu memberikan perhatian yang lebih kepada pelajar-pelajar yang berada di kampus. Kerana mereka tidak boleh keluar dan tidak boleh pergi ke sana sini sewenang-wenangnya. Oleh itu, universiti boleh mengadakan aktiviti-aktiviti yang menarik secara dalam talian untuk mereka sertai dan tidak merasa bosan dan tertekan ketika berada di dalam bilik. Selain itu, pihak universiti juga perlu menyediakan servis
kaunseling bagi mereka yang berada di kampus. Sesetengah pelajar sudah mula berasa tertekan ketika berada di bilik dan pihak IPT perlu mengambil berat memberi perhatian yang penuh kepada pelajar-pelajar yang mempunyai masalah seperti ini. Golongan yang terakhir ialah golongan masyarakat. Saya ada terjumpa sebuah laman sesawang yang menyediakan khidmat bagi mereka yang mengalami tekanan, iaitu Mi-ASA. Di dalam laman web ini, mereka membantu golongan-golongan yang bermasalah dan menghadapi tekanan dengan memberikan servis ataupun aktiviti-aktiviti yang menarik pada laman web tersebut. Contohnya seperti kaunseling, sokongan-sokongan daripada kumpulan-kumpulan tertentu dan sebagainya. Dari sini kita dapat lihat usaha yang dibina oleh masyarakat untuk membantu tidak hanya pelajar namun sesiapa sahaja yang mempunyai masalah tekanan pada musim PKP. Sebelum saya mengakhiri video pengucapan awam saya pada hari ini, suka untuk saya kongsikan sebuah hadis yang ke-5645, hadis sahih Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, jika Allah ingin melakukan sesuatu yang baik terhadap seseorang, maka orang itu akan diuji dengan ujian. Daripada hadis ini, kita dapat lihat bahawa semua ujian dan dugaan yang kita lalui bukanlah sesuatu yang buruk, bahkan ianya akan mendatangkan manfaat dan menjadi pengajaran dalam hidup kita. Marilah kita sama-sama sebagai rakyat Malaysia membantu yang terbaik untuk negara Malaysia dan semoga wabak penyakit COVID-19 akan berakhir satu hari nanti. Sekian, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah berkat sokongan, kebersamaan dan kesabaran kita semua, saya berdoa mudah-mudahan kita akan berjaya mengatasi krisis ini.